Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung kelas kita, iaitu mata pelajaran ibadat, pelajaran yang ke-5. Okey, masih lagi dalam pelajaran yang ke-5, iaitu tajuk solat. Okey, baik. Jadi pada video yang lepas kita dah belajar tentang sunat ab'ad. Okey, kita dah belajar tentang sunat ab'ad, yang mana kalau pelajar-pelajar masih ingat, sunat ab'ad ni maksudnya adalah sunat yang dikuatkan. Okey, sunat yang dikuatkan, yang mana kalau kita tertinggal sunat ab'ad ni, maka kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Okey, baik. Jadi itu pelajaran pada video yang lepas tentang sunat ab'ad. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung muka surat 26. Pelajar-pelajar boleh buka muka surat 26, iaitu tajuk sunat hayat. Okey, sunat hayat. Baik, sunat hayat ini apa pula? Sunat hayat adalah lawan bagi sunat ab'ad. Okey, yang mana kalau sunat ab'ad merupakan sunat yang dikuatkan, jadi sunat hayat ni lawannya, iaitu kita baca ya. Sunat hayat ialah perkara sunat dalam solat yang sekiranya ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Okey, lagi sekali kita baca sama-sama. Okey, sunat hayat ialah perkara sunat dalam solat yang sekiranya ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Okey, baik. Jadi ini sama macam yang Ustaz cakap tadi, sunat hayat ni dia lawan bagi sunat ab'ad. Kalau sunat hayat ni, kalau kita tertinggal sekalipun dalam solat, tidak perlu sujud sahwi. Okey, dia berbeza dengan sunat ab'ad, yang mana bila sunat ab'ad kita tertinggal, kita kena buat sujud sahwi. Jadi terdapat 14 perkara sunat hayat. Okey, jadi sunat hayat semua sekali ada 14. Okey, apa dia perkara sunat hayat tu? Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 adalah mengangkat tangan. Okey, nombor 1 mimma ngang kafta kat, mengangkat, ta alif ta, nganun ngan, tangan. Okey, jadi nombor 1 adalah perkara sunat hayat yang pertama, mengangkat tangan. Okey, mengangkat tangan ini maksudnya apa? Adakah angkat tangan sama macam angkat tangan dalam kelas? Okey, jadi kita akan baca apa dia yang dimaksudkan dengan mengangkat tangan ini. Okey, nombor 1, perbuatan ketika takbiratul ihram. Okey, perbuatan ketika takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram tu yang bila kita solat nak mula-mula sekali, kita akan sebut Allahu Akbar. Kan, itu namanya takbiratul ihram. Sambil mulut kita sebut, sambil tu tangan kita angkat, betul? Itu namanya takbiratul ihram, iaitu mengangkat tangan hendaklah kedua-dua tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Okey, mengangkat tangan dalam keadaan kedua-dua tapak tangan menghadap kiblat, dan kedua-dua ibu jari sampai dekat bawah cuping telinga dan bersempadan dengan bahu. Okey, maksudnya bila kita angkat tangan, yang pertama sekali kena menghadap kiblat.
Kemudian bila kita angkat tangan tu, ibu jari kita tu mesti parat sampai dekat bawah cuping telinga. Okey. Baik, itu adalah yang pertama, mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan ketika rukuk sebagaimana takbiratul ihram. Okey, sama juga. Bila kita nak rukuk kan, sebelum kita rukuk, kita dah habis baca surah kan, kita akan sebut Allahu Akbar. Kita nak rukuk, betul? Jadi waktu tu kita lagi sekali mengangkat tangan. Okey, itu dalam kategori mengangkat tangan yang kedua. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika iktidal sebagaimana takbiratul ihram. Yang ketiga pula, mengangkat tangan ketika iktidal, iaitu waktu kita lepas kita rukuk kan, kita dah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, kemudian kita akan baca sami Allahu liman hamidah. Kita naik bangun semula untuk iktidal. Waktu tu lagi sekali tangan kita angkat. Okey, sama macam waktu takbiratul ihram. Itu yang ketiga, itu angkat tangan yang ketiga. Yang keempat, mengangkat tangan ketika bangun pada rakaat ketiga, iaitu selepas tahiyat awal sebagaimana takbiratul ihram. Okey, baik. Jadi yang keempat, bila kita angkat tangan, bila kita bangun, bila kita tahiyat awal, lepas tahiyat awal kita nak bangun, nak naik rakaat ketiga, waktu tu pun kita akan angkat tangan dan akan sebut Allahu Akbar. Okey, jadi itu adalah empat waktu dalam solat yang sekurang-kurangnya kita kena angkat tangan. Okey, jadi keempat-empat ini adalah sunat hayat yang pertama. Kalau sunat hayat yang pertama, yang makna kalau kita tak buat pun, kalau kita tak angkat tangan sekalipun, kita tidak perlu sujud sahwi. Okey, baik. Yang pertama. Yang kedua adalah meletakkan perut tapak tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Okey, ni kan lepas kita Allahu Akbar, lepas kita takbiratul ihram kan, kita nak solat tu Allahu Akbar, lepas tu tangan kita terus letak dekat bawah dada. Okey, dia di antara bawah dada dan di atas pusat. Dekat situ kita letakkan tangan kita kan, waktu kita solat kan, tangan kiri kat bawah, tangan kanan dekat atas. Okey, jadi itu adalah sunat hayat yang kedua. Okey, seterusnya surat 26. Sunat hayat yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Okey, membaca doa iftitah. Okey, doa iftitah ni adalah bacaan yang mula-mula sekali kita akan baca selepas kita takbiratul ihram kan. Okey, jadi sebelum kita baca Fatihah, kita akan baca dulu doa iftitah. Okey, belajar semua hafal tak doa iftitah ni? Okey, kalau hafal, jom kita ikut, kita baca sama-sama. Okey, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, baik, jadi ini adalah bacaan doa iftitah sunat hayat yang ketiga. Kemudian sunat hayat yang keempat adalah membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz. Okey, ta'awuz tu apa? Ta'awuz tu bila kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu namanya ta'awuz. Okey, jadi dalam solat sebelum kita baca surah Al-Fatihah, kita boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, namanya sunat hayat. Okey, baik, tapi kalau kita tak baca pun tak apa. Kalau kita tak baca, kita tak perlu sujud sahwi sebab ini adalah sunat hayat. Okey, itu perkara yang keempat. Perkara sunat hayat yang kelima adalah menguatkan atau menyaringkan bacaan surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat maghrib, isyak dan subuh serta solat fardu Jumaat. Okey, yang kelima pula, kita disunatkan untuk menguatkan suara ataupun menyaringkan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, tapi kuatkan suara ni pada rakaat yang pertama dan kedua sahaja. Okey, iaitu pada solat maghrib, isyak, subuh dan juga solat Jumaat. Okey, disunatkan menguatkan suara. Baik, itu sunat hayat yang kelima. Sunat hayat yang keenam adalah menyebut amin selepas bacaan surah Al-Fatihah. Okey, ni maksudnya bila kita baca Fatihah kan, waladdallin. Okey, habis je dallin, sunat kita sebut amin. Okey, hukumnya sunat hayat. Okey, itu perkara yang keenam. Baik, perkara yang ketujuh pula adalah membaca surah Al-Quran atau sekurang-kurangnya satu ayat dalam Al-Quran. Okey, dan ini yang dimaksudkan adalah selepas kita baca Fatihah. Bila kita dah baca surah Al-Fatihah dah habis, sebelum kita rukuk tu disunatkan membaca satu lagi surah daripada Al-Quran. Tak kisahlah surah apa-apa, surah Qul Huwallah ke, surah Qul A'udzu Birabbin Nas ke, surah Al-Falaq ke, tak kisah, yang penting ada satu surah yang kita baca. Okey, selepas kita baca Fatihah dan sebelum kita rukuk. Hukumnya sunat hayat. Okey, baik, jadi itu perkara yang ke-7. Perkara yang ke-8 adalah membaca tasbih ketika rukuk. Membaca tasbih ketika rukuk. Ni lepas dah baca surah yang kedua tadi, kita akan rukuk pula. Okey, jadi waktu rukuk tu ada bacaannya, iaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca 3 kali kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, ulang sebanyak 3 kali, hukumnya sunat hayat. Okey, tasbih ketika rukuk. Seterusnya, muka surat 28. Sunat hayat yang ke-9 pula adalah membaca tasbih ketika iktidal. Membaca tasbih ketika iktidal. Iktidal tu ialah waktu kita berdiri semula selepas rukuk, itu namanya iktidal. Jadi sewaktu kita iktidal tu, sambil tu mulut kita akan sebut Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah.
kan, sami'allahu liman hamidah. Kemudian ada tambahan dia, rabbana lakal hamd. Tapi dalam buku ni tak ditulis. Okey, jadi sunat untuk kita baca sami'allahu liman hamidah. Okey, hukumnya sunat hayat. Okey, itu sunat yang ke-9. Sunat hayat yang ke-10 adalah membaca tasbih ketika sujud. Membaca tasbih ketika sujud. Apa dia tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lagi sekali kita ulang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, bacaan ketika sujud tasbihnya kita ulang sebanyak 3 kali. Okey, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, hukumnya sunat hayat. Okey, kalau tasbih ketika rukuk tadi subhana rabbiyal rukuk tadi rabbiyal azimi. Bezanya sikit je, subhana rabbiyal azimi. Kalau waktu rukuk subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, jadi jangan tertukar antara bacaan rukuk, tasbih ketika rukuk dan juga tasbih ketika sujud. Baik, sunat hayat yang ke-11 pula adalah meletakkan kedua-dua tangan di atas peha dengan melepaskan kesemua jari selari dengan lutut. Okey, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha. Ini maksudnya bila kita lepas kita sujud kan kita akan duduk kan. Duduk di antara dua sujud tu, waktu itu tangan kita letak di atas peha. Dua-dua tangan kita letak atas peha dan tangannya jangan digenggam. Tak boleh genggam, tapi tangannya dibuka, dilepaskan bagi jari kita sentuh peha kita. Okey. Okey, jadi itu adalah keadaan ketika duduk di antara dua sujud. Okey, hukumnya sunat hayat juga. Baik. Kemudian yang ke-12 adalah duduk iftirash. Okey, duduk iftirash ketika tahiyat awal dan ketika duduk antara dua sujud. Okey, namanya duduk iftirash. Okey, duduk iftirash. Okey, macam mana duduk iftirash tu? Okey, awak semua boleh tengok gambar kat bawah ni. Ini adalah gambar ketika kita duduk iftirash. Nampak kakinya macam mana? Okey. Ustaz pasti ramai pelajar ada yang boleh reti duduk iftirash ni macam mana. Okey, ada juga yang tak pandai lagi duduk iftirash ni macam mana kan. Okey, tapi tak apa. Awak boleh tengok dekat YouTube, ataupun awak boleh tanya mak atau ayah awak atau abang kakak awak macam mana duduk iftirash. Okey, jadi duduk iftirash ni adalah duduk yang sama ketika tahiyat awal dan juga ketika duduk di antara dua sujud. Okey, jadi hukumnya adalah sunat hayat. Yang ke-13, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Okey, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Duduk tawarruk ni pula macam mana? Tengok gambar kat sebelah ni pula. Duduk tawarruk ni macam ni. Kakinya tak sama macam duduk iftirash kan. Dan biasanya duduk tawarruk ni badan kita dah sengit sikit. Macam dalam gambar ini. Okey, jadi sama juga duduk tawarruk ni. Awak boleh tanya mak ayah awak ataupun awak boleh tengok dekat YouTube macam mana cara duduk tawarruk. Okey, baik, itu sunat hayat yang ke-13. Dan yang ke-14 adalah salam kedua. Okey, salam kedua ni maksudnya dah habis solat. Kan bila kita dah habis baca tahiyat akhir,
kita dah bagi salam kan, kita bagi salam 2 kali kan. Mula-mula kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, kita toleh kanan. Salam pertama tu sunat abad. Salam pertama sunat abad. Tapi salam kedua kita bagi salam lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil kita toleh kiri, itu adalah sunat hayat. Okey. Jadi salam kedua ini adalah termasuk dalam sunat hayat. Kalau kita tinggalkan, kita tak perlu sujud sahwi. Okey, baik. Okey, jadi awak tengok dekat sini ada info kat atas ni. Bacaan ketika sujud sahwi adalah waktu kita sujud sahwi, bacaannya adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Okey, ini bacaannya bila kita nak melakukan sujud sahwi. Okey, baik. Jadi habis sudah pelajaran kita yang kelima, iaitu tentang solat. Jadi sunat hayat ni, Ustaz ulang lagi sekali sunat hayat ni maksudnya sunat yang perkara sunat dalam solat yang mana kalau kita tinggal, kita tidak perlu melakukan sujud sahwi. Okey, dan semua sekali ada 14. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbir. Yang kedua, meletakkan tangan di atas perut. Meletakkan tangan di atas di antara dada dan juga pusat. Kemudian membaca doa iftitah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menguatkan suara ketika solat, ketika membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, menyebut amin selepas membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, tak kisah mana-mana surah selepas surah Al-Fatihah, membaca tasbih ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, membaca tasbih ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah, membaca tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, meletakkan kedua-dua tapak tangan di atas peha. Ini ketika duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash, okey, ketika tahiyat akhir, tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Duduk tawarruk ketika tahiyat akhir dan juga salam yang kedua. Okey, semua sekali ada 14. Baik, jadi Ustaz rasa cukup sampai sini saja dulu video kita pada kali ini untuk tajuk solat. Jadi Ustaz harap pelajar-pelajar dapat faham sedikit sebanyak yang Ustaz terangkan, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang, iaitu pada tajuk pelajaran yang ke-6 pula. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.